Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbual sedikit tentang isu kenyataan yang dikeluarkan oleh Johan Raja Lawak tu di salah satu program yang berunsurkan agama di utara tanah air. Isu ni belum selesai sebab kita lihat masih ada lagi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak di utara tu, pihak-pihak penganjur di kalangan mereka itu masih mengeluarkan statement-statement untuk mengiyakan ataupun membenarkan apa yang dikatakan oleh Johan. Maksud dia seolah-olah nak mempertahankan apa yang Johan kata berkenaan perbandingan tersebut. Kita pun hairanlah juga sebab mereka-mereka yang di utara ni biasanya akan terus condemn aja jika ada sesuatu yang tak kena kenyataan-kenyataan daripada asatizah ahli sunnah wal jamaah. Jika ada yang boleh mereka twist, mereka akan twist sehingga nampak salah betul. Tapi ini kenyataan yang memang sebenarnya kenyataan yang tak berapa tepat. Nak kata salah total tu tidak juga. Nanti kita akan lihat, saya akan terangkan. Tapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Johan ni amat bahaya. Mereka sepatutnya mengulas ataupun memperbetulkan sedikit kefahaman terhadap apa yang dikatakan oleh Johan. Tapi tak ada. Mereka cuba untuk mengiyakan dan membenarkan apa yang Johan kata. Malah mereka cuba membandingkan apa yang Johan kata, Johan cakapkan tentang perbandingan tersebut, mereka bandingkan dengan ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus. Mereka menunjuk, tengok Ustaz Azhar Idrus pun kata yang sama. Johan kata sama seperti yang dikatakan oleh Ustaz Azhar Idrus. Tapi itu tidak tepat, bukan. Nanti saya akan bincangkan juga tentang perkara itu. Apakah yang dimaksudkan oleh Ustaz Azhar Idrus dan apa yang dikatakan oleh Johan ini, adakah sama seperti yang dimaksudkan oleh Ustaz Azhar Idrus? Jadi ulasan saya ini akan bahagikan kepada 3 bahagian. Satunya berkenaan dengan perbandingan tersebut. Wanita yang tidak tutup aurat, tidak bertudung tetapi solat, dibandingkan dengan wanita yang tutup aurat, pakai tudung tapi tak solat. Itu kita akan bandingkan, kita akan lihat. Yang keduanya adalah tentang pilihan. Pilihan yang diberi oleh Johan itu, iaitu jika ada 2 ini sahaja, dia akan pilih yang ni. Benarkah hanya ada 2 pilihan begitu saja? Atau ada pilihan ketiga? Nanti kita akan lihat juga. Yang ketiganya adalah tentang hidayah. Saya akan ulas sedikit tentang hidayah sebab Johan ada menyebut bahawa dia tidak mempunyai hidayah. Jadi betul lah apa yang dia katakan tu betul. Tapi kena faham dari perspektif yang betul juga. Okey, yang pertama iaitu perbandingan antara 2 wanita, yang satu tidak tutup aurat, tidak bertudung tapi solat, dan yang satu lagi adalah wanita yang bertudung tapi tak solat. Okey. Nak membandingkan antara kedua ni. Yang pertama yang kita kena faham adalah itu adalah perbandingan tentang 2 perkara haram. Kedua-duanya adalah perkara haram. Jika kita lihat, katalah ada satu garisan di sini, yang di bawah ini adalah perkara-perkara haram, manakala yang di atas adalah perkara-perkara baik. Kedua-dua perbuatan tadi berada di bawah ni. Kedua-duanya adalah berada di dalam kawasan haram. Jadi perbandingan itu bukanlah perbandingan nak menunjukkan mana satukah berada di garisan atas ni baik, bukan. Tapi dua-duanya adalah 2 perbuatan haram. Nak bandingkan mana satukah haram yang lebih berat dan mana satukah haram yang tidak seberat satu lagi. Faham jadi itu adalah 2 perbandingan perkara haram. Sebab kedua-duanya adalah perkara haram yang berdosa yang boleh membawa ke neraka. Kedua-duanya. Jadi mana satukah lebih berat? Mana satukah yang yang nak dikatakan sebagai lebih ringan daripada yang satu lagi? Jadi nak bandingkan. Itulah yang dikatakan di dalam kuliah Ustaz Azhar Idrus. Bila Ustaz Azhar Idrus mengatakan yang tidak bertudung tetapi solat lebih baik daripada yang bertudung tapi tak solat, bukan bermaksud tidak bertudung solat itu berada di atas garisan tu, berada di kawasan baik, bukan bermaksud baik, tapi kedua-duanya haram yang akan membawa ke neraka. Kena faham tu dulu. Jadi dalam situasi itu, dalam 2 keadaan perbuatan itu, antara wanita yang tidak bertudung tapi solat dan wanita yang bertudung dan tidak solat, haram yang lebih berat, perbuatan yang lebih berat dosanya adalah wanita yang tidak solat tu.
bukan dia bertudung tak solat saja. Kalau dia tak bertudung dan tak solat, tu pun sama juga dosa, berat dosanya. Sebab solat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Walaupun tudung tutup aurat itu memang perkara haram, tapi tutup aurat bukanlah salah satu daripada rukun Islam. Manakala solatnya adalah rukun Islam, ada di dalam rukun Islam. Dan solat juga adalah tiang agama. Jadi orang yang tidak solat memang lebih berat hukumnya. Dosanya lebih besar. Maksud dia tiang agama. Bila tiang tak ada, maka tidak ada rumah untuk meletakkan pahala-pahala yang lain. Jadi apabila membandingkan antara solat dan juga tutup aurat, sudah semestinya solat lebih penting untuk kita nilai seseorang itu berbanding dengan tutup aurat. Walaupun aurat itu adalah haram untuk dilihat oleh lelaki. Tidak tutup aurat juga haram. Tapi jika nak banding dua perkara haram ini, haram tidak solat adalah lebih berat. Faham ? Tapi haram tidak tutup aurat bukan bermaksud lebih baik masuk ke kawasan baik. Bukan. Jadi dua perkara haram yang dibandingkan. Harap kita faham kat sini dulu. Dua perkara haram. Jadi di dalam kuliah Ustaz Azhar Idrus juga tidak menyebut tentang pilihan. Pilihan manakah antara dua wanita ini, apakah pilihan yang perlu kita buat. Tidak. Ustaz Azhar Idrus hanya mengatakan bahawa antara kedua itu lebih ringan lah. Walaupun Ustaz Azhar Idrus menyebut lebih baik. Maksud lebih baik itu bukan berada dalam tempat baik, tapi dia punya berat dosanya itu adalah lebih ringan berbanding orang yang tidak solat. Sekarang kita nak masuk tentang pilihan. Yang kedua. Di dalam kenyataan Johan itu, dia ada menyebut tentang pilihan. Jika diberi dua pilihan, satu yang tidak bertudung tapi solat dan satu lagi bertudung tapi tidak solat, dia akan pilih yang tidak bertudung tapi solat, dia kata. Ini tentang pilihan. Jika hanya ada dua pilihan. Dia sebut hanya ada dua pilihan. Jadi saya nak tanya kepada anda semua, kita dah tahu sekarang ini adalah dua perbuatan haram. Jika anda diberi pilihan dua perkara haram, dua perbuatan haram, perkara haram manakah yang akan anda pilih? Satu haram yang berat sikit, satu lagi haram yang atas sikit, tidak seberat yang satu lagi. Dua perkara haram, jika diberi dua pilihan perkara haram kepada anda, anda akan pilih perkara haram yang mana untuk mendapat redha Allah? Bagi saya akan mengatakan saya buat pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga saya adalah tidak memilih mana-mana satu perkara haram. Ini ada tentang haram lah. Jadi tidak akan memilih mana-mana satu pilihan haram yang diberikan kepada saya. Itu pilihan yang ketiga. Sebab Johan juga tidak mengatakan tentang jika berada di dalam darurat. Darurat dah cerita lain lah. Jika berada dalam keadaan darurat, diberikan antara dua perkara haram, satu haram yang lebih ringan daripada haram yang satu lagi. Darurat, jika tak pilih, anda mati. Contoh dalam macam cerita SAW tu, SAW tu. Tak buat pilihan, anda mati. Contohlah. Jadi terpaksalah membuat pilihan. Itu baru betul. Tapi ini tidak ada situasi bahawa terlibat nyawa. Jadi perlukah anda membuat pilihan antara dua perkara haram? Ini adalah situasi untuk pasangan hidup kan. Jadi dalam pasangan hidup, kita tidak perlu untuk membuat pilihan benda haram. Kita boleh berbincang dengan salah satu daripada dua pilihan yang kita ada itu. Kita menerangkan kepadanya sebelum kita membuat pilihan untuk pasangan hidup. Sebelum membuat pilihan pasangan hidup, kita berbincang dengan mungkin katalah nak memilih yang tidak tutup aurat tetapi solat. Bolehlah kita kata, okey, yang ni lebih baik pilihan sebab dia telah pun solat. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita mendidik dia untuk menutup aurat. Kan? Jadi didikan untuk tutup aurat ataupun syarat untuk tutup aurat adalah dilakukan sebelum bernikah, sebelum menjadi pasangan hidup kita. Bukan selepas menjadi pasangan hidup, barulah kita nak bercakap sedikit-sedikit. Anda kelihatan lebih cantik jika tutup aurat. Dia pun tak mau. Tak boleh buat apa. Itu tentang hidayah, nanti kita masuk part ketiga. Kan? Bukan macam tu. Sebab tadi kita dah tahu ada dua pilihan. Satu tutup
aurat tapi tak solat, satu lagi tak tutup aurat tapi solat, nak buat pilihan, berilah syarat kepada dia. Kan? Syarat dulu. Boleh tak selepas jadi ni, perkahwinan ni, saya hendak anda menutup aurat. Bukan kita hanya nak menerima sahaja, sebab ini adalah tentang iman, pilihan tentang pasangan hidup. Yang penting adalah agama. Jadi jika dia tidak boleh tutup aurat, walaupun dia solat, dia seolah-olah menunjukkan bahawa dia tidak mampu untuk mengikut perintah Allah. Jika perintah Allah pun dia tak mampu ikut, apatah lagi perintah suami. Kan, kita nak jadi suami dia, perintah Allah pun tak mampu ikut, walaupun boleh solat, tapi yang ringan pun dia tak boleh ikut juga. Dia nak berkahwin, bagaimana dia nak mengikut perintah suami? Kan? Kena ingat tu, jadi syarat diberikan ataupun didikan yang harus diberikan adalah sebelum memilih dia untuk menjadi pasangan hidup. Jika dia tak mampu untuk membuat keputusan untuk menutup aurat sebelum kita pilih dia sebagai pasangan hidup, maka kita kena angkat tangan lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Awal-awal lah tak boleh. Kan? Jadi itu akan bergantung kepada siapa yang mahukan siapa lebih lah. Jika anda lebih mahukan dia, kan, anda pun akan, okey tak apalah, nanti slowly lah you pakailah. Kan, slowly. Sebab kita yang mahukan dia. Jika dia mahukan kita, dia akan menurutlah. Kan, syarat yang kita bagi, kena tutup aurat, dia harus menurut sebelum kita terima dia sebagai pasangan hidup. Itu pada perspektif saya lah, pada pandangan saya. Okey, sekarang kita masuk part ketiga tentang hidayah. Sebab setelah menerima seseorang itu, membuat pilihan, menerima dan menjadi pasangan hidup, kemudian dia masih tidak mahu menutup aurat. Kan? Dan Johan mengatakan bahawa hidayah bukan milik dia. Kan? Dia bukan syekh, dia bukan habib, dia tidak boleh memberi hidayah. Statement Johan itu menunjukkan dia tidak faham tentang hidayah. Bukan syekh, bukan habib, bukan dia. Rasulullah SAW sendiri pun tidak boleh memberi hidayah. Jadi hidayah memang bukan milik kita. Bukan milik syekh, bukan milik habib dan sebagainya. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah tu. Jadi apabila Johan mengatakan bahawa kita dah encourage, dia kata encourage, dia guna perkataan encourage. Tapi masih tak berjaya, takkan kita nak kurung dia dalam rumah, takkan kita nak pukul. No, bukan. Tak perlu kurung, tak perlu pukul. Ni kita nak ceritakan tentang selepas dah pilih, dah kahwin, patutnya daripada awal lagi tidak memilih kan, tidak memilih yang melakukan perbuatan haram tu, tapi telah pilih. Jadi dia mengharapkan hidayah lah, hidayah daripada Allah lah, supaya pasangan dia tu menutup aurat, mengharapkan hidayah, mendoa dan dia encourage sahaja. Yang lain-lain tunggu je lah, tunggulah hidayah daripada Allah. Macam tu ke? Statement tu betul lah, hidayah daripada Allah. Kan? Tapi satu perkara dia kena ingat, apabila Allah tidak memberi ataupun tidak menarik seseorang ke jalan Allah, tidak memberi kesedaran ataupun tidak memberikan dia menurut perintah Allah, maka maksudnya Allah tidak berkenanlah dengan dia. Kan? Hidayah milik Allah. Allah saja yang boleh beri hidayah, betul. Tapi bila Allah tak memberi hidayah tersebut, maksudnya dia duk tunggu hidayah kan. Tunggu hidayah, kenapa tidak dapat lagi nak tutup aurat ni, kena tunggu hidayah, dia katakan. Hidayah Allah bagi, barulah boleh menutup tudung dan sebagainya. Tapi sekarang tak rasa lagi, tak rasa nak tutup tudung. Hidayah Allah tak bagi ni. Kan? Itu bermaksud Allah tidak meridai, tidak berkenan, tidak menarik tangan kita ke jalan Allah. Bukan bermaksud nak buat macam mana, hidayah belum dapat lagi, so tak bolehlah nak tutup aurat. Tak bolehlah nak buat ni. So tak apalah, kalau mati sebelum dapat hidayah, cakap pada Allah, saya tak dapat hidayah Allah untuk tutup aurat. Boleh ke macam tu? Bukan. Apa yang kita kena pandang, kita kena rasa susah hati ni. Kenapa tidak mendapat hidayah daripada Allah? Kenapa tak boleh nak rasa untuk tutup aurat ni? Kenapa kita tak ada perasaan kemampuan ni? Kenapa ni? Kenapa Allah tidak? Kita kena doa pada Allah. Kan? Yalah, dia mengatakan, dia meminta doa kepada Allah. Kan, ada post kita lihat di dalam salah satu daripada Facebook tu pun mengatakan sentiasa berdoa, meminta orang lain berdoa supaya mendapat hidayah
daripada Allah untuk menutup aurat dan sebagainya, memang hendak ke sana tapi tak dapat. Itu menunjukkan ada sesuatu yang tak kenalah, sebab Allah tidak menarik lagi kita ke jalan Allah, tidak memberikan kita kekuatan untuk menutup aurat dan sebagainya. Itu bermaksud ada sesuatu yang tak kena. Kita kena rasa susah hati apa yang tak kena. Jadi bagaimana kita nak mendapat hidayah tersebut? Kita kena buat pelakuan tersebut. Kita kena lakukan. Maksud dia tutup dulu. Mau tak mau kita tutup dulu. Meminta Allah berikan kekuatan untuk teruskan. Untuk terus menutup aurat tersebut. Mula kita kena buat dulu. Buat sehingga ikhlas. Jangan kata kena dapat hidayah, saya kena rasa ikhlas untuk buat dulu. Barulah saya boleh tutup aurat. Bukan macam tu. Kita tak ikhlas pun kita kena buat. Sebab itu adalah arahan. Perintah daripada Allah. Buat dulu. Sakit hati, sakit kepala, sakit rambut. Tahanlah. Barulah Allah akan beri hidayah. Barulah hidayah itu akan sampai supaya ia menjadi ikhlas. Menjadi jujur. Menjadi bertenang apabila menutup aurat. Kena buat dulu. Buat sehingga ikhlas. Bukannya tunggu ikhlas dapat hidayah baru buat. Bukan. Itu adalah satu pandangan atau pegangan yang salah. Kita kena rasa susah hati sebab tidak boleh buat tu. Kenapa Allah tidak bagi kekuatan untuk buat tu? Adakah kerana Allah tidak menyukai kita? Perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita Allah tidak menyukai kita. Maka kita tak mendapat perasaan untuk melakukan perbuatan baik itu. Jadi untuk mendapat hidayah tersebut, mendapat perbuatan baik daripada Allah tu, kita kena tunjukkan walaupun susah kita buat juga. Kita buat, kita tutup aurat. Susah ni. Jadi barulah Allah akan meridai, Allah bagi keikhlasan di dalam hati, Allah bagi hidayah. Kita pun akan rasa tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu cara untuk mendapat hidayah. Bukan tunggu sampai rasa di dalam hati, senang hati nak tutup aurat, baru nak tutup. Bukan, itu adalah salah. Itu cara yang salah. Dan sebagai seorang suami juga tidak sepatutnya mengatakan kita dah doa, kita dah meminta, memohon kepada Allah untuk menutup, untuk memberikan hidayah kepada isteri, kita dah menasihatkan isteri, kita dah encourage tapi dia tidak buat juga. Apa boleh kita buat kan? Kita tunggu je lah. Bukan, itu satu pegangan atau kefahaman yang tak tepat. Sepatutnya dia kena susah hati sebab isteri dia akan dinilai untuk dimasukkan ke neraka. Walaupun dikatakan dia dah berlepas tangan sebab telah pun memerintah ataupun menasihat atau encourage, so dah lepas tangan, so tak dosa lagi. So lepas tangan lah, tak apalah, isteri masuklah dalam neraka, tak apalah. Aku dah lepas tangan, takkan pegangan macam tu pula. Memang banyak sebenarnya jika nak pergi ke satu-satu tentang apa yang dikatakan oleh Johan di dalam program tersebut. Banyak yang memberikan pesongan, pemahaman kepada pendengar. Memang sangat-sangat bahaya apa yang dikatakan oleh Johan di dalam program tersebut. Bagi orang yang tak faham, dia ingat benda itu lebih baik. Tak apalah, nanti mereka berpegang kepada, tak tutup aurat pun tak apa, yang penting aku solat. Kan? Nanti jadi kefahaman macam tu pula. Bukan itu adalah sesuatu yang salah kalau nak berpegang macam tu. Sebab tak tutup aurat juga haram. Jadi kita fikir-fikirkanlah apa yang saya cakap ni, kita timbang-timbangkanlah apa yang dapat saya katakan bahawa kedua-duanya adalah perkara haram, perbuatan haram yang mana kita tidak boleh memilih salah satu daripada perbuatan haram itu sebagai benda baik. Kita tidak boleh berfikir macam tu. Okey, setakat ini dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.